Baik, kita mulakan. Suratul Nisa, mulai ayat 43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. La taqrabu, jangan kamu hampiri, as-salata, akan solat. Wa antum, walhal kamu, sukara, orang-orang yang mabuk. Hatta, sehingga, ta'lamuna, kamu mengetahui, ma, akan apa yang, ta'lamuna, ma, apa yang, takuluna, kamu berkata. Hatta, saya ulangi, hatta sehingga, ta'lamu, kamu mengetahui, ma, apa yang, takulun, kamu katakan. Wala junuban, dan tidak berjunub, illa, melainkan, abiri, orang-orang yang melintasi, sabil, jalan. Hatta, sehingga, tagtasilu, kamu mandi. Wa in kuntum, dan jika adalah kamu, mardo, sakit, saya ulang, wa in, dan jika, kuntum, adalah kamu, mardo, sakit, au ala, atau atas, safarin, perjalanan, au, atau, jaa, telah datang ia, ahadun, oleh seseorang, minkum, daripada kamu, minal ghaid, daripada tempat buang air. Au, atau, lamastum, telah bersentuhan kamu, an-nisa, akan perempuan-perempuan. Falam, maka tidak, tajidu, kamu dapati, ma'an, akan air, fatayammamu, maka bertayamumlah olehmu,
maka bertayamumlah olehmu. Sa'idan dengan sa'id. Bracket debu. Thayyiban yang baik. Famsahu maka sapulah olehmu. Biwujuhikum akan muka-muka kamu ataupun wajah-wajah kamu. Wa aidikum dan tangan-tangan kamu. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah ia afuan amat pemaaf ghafura lagi amat pengampun. Baik semua ya. Panjang ayat 43 ni. Ayat ini adalah ayat berkaitan dengan hukum. Ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, semak semula. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. La taqrabus shalah. Jangan kamu hampiri akan solat. Wa antum sukara. Walhal kamu orang-orang yang mabuk. Sebelum turun ayat ini, para sahabat ya, di antara ya jamaah ya, mereka masih solat dalam keadaan mabuk sebelum ada ayat larangan. Ya. Sebab tentang ibadat selagi tidak ada larangan, ya, ia adalah diperbolehkan. Tapi setelah ada larangan, maka dia pun berhenti. Sebab itu, ya, sebelum turun ayat ini, ya, solat dalam keadaan mabuk masih sah lagi. Kerana tidak ada larangan. Setelah ada larangan, ya, mereka tinggalkan. Dan mereka tidak boleh solat dalam keadaan mabuk. Ya. Dan setelah ayat arak turun, ya, mengharamkan tentang arak, baru mereka buang segala arak-arak yang ada di simpanan mereka. Ya. Macam itulah cara mereka beramal dengan Al-Quran. Ya. Jadi kita sekarang sudah menerima hukum. Jadi dalam keadaan kita mabuk, ya, kita tidak dibenarkan untuk solat. Dan solatnya tidak sah. Ya. Hatta sehingga ta'lamu kamu mengetahui ma taqulun, apa yang kamu katakan. Kalau kita dah tahu apa yang kita cakap, sedar apa yang kita cakap, itu boleh. Ya. Ini mabuk tahulah, cakap lain, buat lain, ya, merapu. Ya. Kemudian wala junuban, dan tidak berjunub, illa melainkan abiri, orang-orang yang melintasi. Orang-orang yang melintasi sabil jalan. Hatta tagtasilu, sehingga kamu mandi. Jadi dalam ayat ini, ia menerangkan bahawa maknanya orang-orang yang berjunub juga tidak boleh menghampiri solat atau tidak boleh melakukan solat sehingga mandi.
Dan juga diterangkan bahawa termasuk juga dalam kalangan orang-orang yang musafir, ataupun orang yang ada keperluan di dalam masjid, dia ada keperluan. Tapi kalau kita tengok sejarah bab masjid ni zaman Nabi dulu, orang yang kafir juga, orang yang berjunub, orang kafir juga ada datang ke masjid. Kemudian orang yang berjunub juga ada yang bermain pedang di masjid. Jadi nak menunjukkan bahawa solatnya tidak dibolehkan. Kemudian sambungan ayat ini, wa in kuntum mardo, dan jika adalah kamu sakit. Sakit tidak boleh guna air. Sakit tak boleh guna air. Au ala safarin, atau atas perjalanan musafir. Musafir pun susah nak dapat air. Au ja'ahadum minkum minal ghaid, atau telah datang ia oleh seorang daripada kamu daripada tempat buang air. Maknanya setelah buang air, buang air pun air cukup untuk basuh najis, ataupun tak ada air, gunakan alat-alat istinja. Jadi dia juga maknanya boleh boleh tayamum. Au lamastumun nisa, atau telah bersentuhan kamu kepada perempuan-perempuan. Jadi bersentuhan ini panjang dia punya perbahasannya, tapi kita kena ambil tahu lah. Dah belajar macam ni, eloklah ambil tahu supaya kita senang. Baik, perkataan la mastum ni, tengok perkataan ni la tu panjang, la 2 huruf, mim 3, sin 4. Jadi dia bab af'ala. Bab af'ala, kemudian fa'ala. Jadi bab fa'ala, fa alif ain lam, 4 huruf, fa'ala. Jadi la masa. Sebab itu kalau perkataan 3 huruf, la masa saja 3 huruf, mana telah bersentuh ia kepada perempuan, batal. Tapi dalam Quran ini bukan gunakan 3 huruf. Dia gunakan 4 huruf, lam, alif, mim, sin. La masa. Jadi la masa 4 huruf rubai, artinya sudah makna fa'ala, wazan fa'ala, maknanya bersentuh-sentuhan. An-nisa ini lebih kepada isteri, sebab al ada alif lam ma'rifah. Jadi mengikut Ibnu Abbas, makna sentuh di sini bukan sentuh macam kita sentuh biasa, tersentuh isteri batal, bukan. Makna di sini sentuh yang dikatakan bahasa kias. Yang dimaksudkan Ibn Abbas kata wahwal jima', iaitu jima'. Jima' baru kita batal kita punya wuduk. Kalau sentuh biasa itu tidak batal wuduk. Contoh, kita suami isteri bersentuhan, bersentuhan biasa, itu tidak membatalkan wuduk. Yang dimaksudkan membatalkan wuduk mengikut Ibn Abbas ialah jima'. Jima' itu baru membatalkan wuduk. Di sini perbahasan macam ni kita perlu tahu. Sebab apa? Kalau kita nak berjalan, mudah. Kalau kita nak pergi Mekah pun mudah bila kita faham ayat ini. Yang dimaksudkan di sini bukan tersentuh biasa. Yang dimaksudkan ialah
jima. Ya. Sebab itu terkadang macam-macam lah mereka nak mengelak. Oh, kalau kita pergi Mekah, kita tukar mazhab. Ya. Kita tukar mazhab Maliki contohnya. Ya, puan-puan, saya nak bagi tahu, puan-puan bila masuk mazhab Syafi'i, bila keluar mazhab Syafi'i, bila pula masuk mazhab Maliki pula. Ya. Jadi pelik macam tu. Ya. Jadi biar kita faham ayat ni, ya, kalau kita tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram kita. Contohnya kita berwudu, dah berwudu. Ya. Kemudian tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram kita. Apalagi kita mengerjakan haji ke umrah lah biasa, ya, sebab itu ibadat. Tersentuh. Ya. Tentu kita nak ambil wudu, ya susah, jauh. Ya. Jadi di situ, ya, kita tidak batal sebab kita tersentuh. Tak sengaja tak berdosa. Kalau sengaja kita berdosa tapi tak batal. Ya. Sebab dia bukan mahram kita, kita sentuh, dia berdosa tapi tidak batal. Ya. Kalau tersentuh tak sengaja, lagi tak batal dan tak berdosa. Ya. Jadi peganglah hal ini supaya mudah nak beribadat nanti. Ya. Kita dah belajar sorof, ya. Perkataan di sini perbahasan sulasi dengan rubai. Sulasi 3 huruf, rubai 4 huruf. Di sini la masa 4 huruf. Jadi tidak boleh bermakna sentuh biasa batal. Di sini sentuh bersentuhan, bahasa kias. Ya, dikatakan jima. Ya, jadi faham, ya. Mengikut Ibn Abbas, ya, maksudnya ialah jima. Sebab dalam Quran dia tak ada perkara mencarut. Perkara yang disebut mencarut tak ada. Ya. Macam isteri kamu, ladang kamu, kias. Cantik. Ya. Campurilah olehmu akan mereka. Dia gunakan bahasa campurilah. Pada campur isteri, tapi gunakan bahasa campur. Sedangkan maknanya jima. Ya. Jadi di situ maknanya bahasa kias. Ya, samalah dengan ni. Ya. Tapi kalau lam tu pendek, lam masa saja pendek, itu makna sentuh biasa tu batal. Dalam pengertian sorof. Ya. Jadi kalau pendek, tapi ni panjang, la masa, bukan sentuh biasa. Ya. Baik, saya ulang balik, ya. Jika kamu sakit, 1. Yang kedua, dalam perjalanan. Yang ketiga, lepas buang air. Yang keempat, lepas jima. Ya. Falam tajidu ma'an, maka tidak kamu dapati air. Tak ada air. Pada masa itu, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah olehmu dengan sa'id thayyiban yang baik. Ya. Tahu tak sa'idan? Ya. Sa'idan ini, ya, kalau yang kita nampak pasir, tanah, ya, tapi sa'idan ni adalah yang begitu halus. Ya, debu yang begitu halus. Ya. Tapi kalau kita di bumi, kita dekat pasir, maka kita tepuklah kat pasir. Kalau kat tanah, tepuklah kat tanah. Ya. Kalau kita di atas kenderaan, ya, contohnya atas dalam kereta api contohnya, dalam kapal terbang contohnya. Ya. Jadi bagaimana kita nak bertayamum? Ya. Oh, sekarang ni ada, katanya memang ada, ya, orang jual dikatakan, ya, debu untuk bersuci. Ya, debu tayamum. Jadi dibawa, ya, dijual debu untuk tayamum. Bayangkanlah, ya, puan-puan, ya, 500 ataupun, ya, 700 passenger dalam kapal terbang. Semuanya, ya, bertayamum dengan debu. Apa jadi pada kapal terbang tu? Ya, mengutip tisu tu lebih mudah daripada, ya, nak mengemas debu, ya, satu kapal terbang tu. Semua gunakan debu. Betul tak? Jadi di mana kebersihan orang-orang Islam
kalau kita naik kapal terbang bukan orang Islam punya, apa kata mereka? Kata Islam pembersih, tapi Islam kotor, pengotor. Apa tidak? Debu lebih sukar diuruskan daripada tisu. Biar berselerak tisu mudah diurus, tapi debu sukar diurus. Ya? Jadi ini pun tidak menepati kehendak syarak. Kalau kita bawa debu dalam kapal terbang, kita gunakan debu nak tayamum. Jadi so'idan ni sebenarnya adalah sesuatu yang halus, yang halus, yang kita tak nampak. Kalau pagi-pagi puan-puan tepuk bantal tu, nampak tak macam benda terbang? Benda-benda terbang, macam halus terbang. Itu dikatakan so'idan. Jadi, mengikut tafsir fi zilalil Quran, so'idan ini, apa-apa yang timbul di bumi. Apa yang timbul di bumi. Kalau kita di atas daratan, contohnya, tepuklah tanah, tepuklah pasir. Kalau kita dekat kenderaan, tepuklah apa yang ada di kenderaan itu, tepuk saja. Kalau kita dalam kapal terbang, tepuk sajalah apa yang ada pada kita. Kalau ada selimut kita, tepuk atas selimut kita. Kalau ada beg kita, tepuk atas beg kita. Lepas tu, tepuk. Dah tepuk, famsahu biwujuhikum, maka sapulah olehmu akan wajah-wajah kamu, wa aidikum, dan tangan-tangan kamu. Kalau boleh nampak, saya tunjukkan begini. Ini contohnya. Depan kita tak kira beg ke selimut ke apa. Ini kapal terbang ni, dalam kapal terbang contoh. Kita tepuk. Bismillah, kita tepuk. Tak perlu kuat-kuat pun tak apa. Secara perbuatan saja. Bismillah, kita tepuk. Dah tepuk, kita sapukan muka. Faham pandangnya, sapu muka ke bawah. Atas ni ke bawah. Bukan diratakan, sapu saja. Famsahu tu sapu. Sapu ke bawah. Lepas tu, sebelah kiri, sapu yang kanan belakang. Sebelah kanan, sapu yang kiri belakang sampai pergelangan. Itu dikatakan wa'idikum. Kalau wuduk, perempuan boleh semak surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat 6. Di situ, bila wuduk, suruh kita faghsilu aydiakum, cuci tangan-tangan kamu ilal marafi, sehingga ke siku. Tapi kalau wuduk, kena pakai sampai siku. Atau lepaskan siku lah sikit, macam tu. Lepaskan siku sikit. Maknanya kalau wuduk, tapi tayamum, hanya sampai pergelangan. Cuba fikir, kenapa hukum demikian? Tidak sampai siku. Sebab kanan kiri kita kadang bukan mahram kita. Jadi kita kena buka aurat. Tengah duduk kita buka aurat, nampaklah aurat kita yang perempuan. Jadi tengok, sampai hanya sini sampai pergelangan. Itu dalam hadis. Sampai pergelangan. Dalam Quran, wa aidikum, tak ada ilal marafi. Tapi ada hadis sampai ke siku. Tapi hadis itu dhaif, lemah. Hadis lemah. Jadi, saya ulang balik, tepuk sekali. Tepuk sekali. Bismillah. Sapu muka. Niat. Tayamum tu. Aku tayamum kerana Allah Ta'ala. Macam tu pun cukup dalam hati. Tak payah bahasa Arabnya. Aku tayamum kerana Allah Ta'ala. Niat. Bismillah. Sapu muka. Tangan kiri. Pegang belakang tapak tangan di belakang tapak tangan. Pusingkan. Yang sini pula, belakang kiri, pusingkan. Dah selesai. Solatlah kita dengan duduk. Ini dikatakan so'idan. Sebab itu tidak disebut turoban, tanah. Sebab so'idan ni apa-apa yang timbul di bumi. Kalau kita di atas angkasa, kita tepuklah apa yang ada, yang timbul ke angkasa. Yang timbul tu kerusi lah tepuk. Macam itulah.
Sebab saya tengok orang-orang Arab yang mereka daripada Malaysia ni dia balik ke Arab Saudi. Bila dia solat, ada sebelah kita, dia solat, apa yang kita belajar ni, yang kita praktikkan, yang kita sebutkan ni, ni yang dibuat oleh mereka. Dia solat duduk, tayamum macam tu. Yang kita pula nak cari debu pula. Habis kapal terbang. Bayangkan. Itu saya cerita. Biar betul. Jangan sampai Islam itu dikutuk. Islam itu dipersalahkan. Sedangkan Islam itu tak salah, yang salah kita mentafsirkan. Sehingga jadi kebencian kepada orang-orang yang bukan Islam. Habis semua. Semua ada debu. Debu tayamum. Satu kapal terbang, semua pakai debu, habis. Teruk nak mengemas. Jadi artinya tayamum ni, ya Allah, cukup senang. Kita tepuk sekali, sapu muka, sapu tangan, sekali tepuk. Dorbatan wahidatan. Mengikut dalam hadis, satu tepukan sahaja untuk muka dan tangan. Sekali tepuk saja. Bila masa kita sakit, dah tak ada siapa yang boleh nak tolong wudukkan kita, kita tepuk sajalah apa-apa yang ada di sebelah kita. Katil-katil lah, tepuk atas katil tu. Lepas tu, sapu muka, sapu tangan, solat. Tak payah suruh waris hantar tanah satu dulang. Pasal nak buat tayamum, atas katil hospital. Suruh hantar ke atas katil hospital. Ini lagi kacau. Tapi kalau ada yang nak membantu wudukkan, tu lainlah. Kalau dah tak ada yang nak membantu wuduk, macam mana? Begitu juga, kita musafir, memang tak ada air. Dikisahkan bahawa pasal musafir ni, dua orang. Satu orang, setelah dia solat, satu orang, lepas tu ditengok, dia jumpa air. Lalu seorang ni pun ulangilah solatnya sebab dah jumpa air. Dia punya keyakinannya macam tu. Satu lagi, dia ijtihad dia kata dia tak mengulangi sebab dia dah lakukan solat tu. Dia dah berikhtiar untuk dapatkan air, tak ada air. Lalu dijumpa dengan Rasul. Yang dia tak mengulangi, dia dapat 3 pahala. Yang mengulangi dapat 1 pahala. Jadi artinya, ijtihad yang benar tadi, dia dapat 3. Maknanya dia yang tak mengulangi tu, dia dapat 3. Yang tak mengulangi dapat 1. Yang mengulangi. Yang mengulangi itu dapat 1. Jadi nak menunjukkan bahawa, kalau kita dah solat duduk atas kapal terbang, solat kita tu sah. Tak payahlah nak dikatakan solat hormat waktu, nanti sampai sana solat lagi. Tak ada. Solat kita tu dah sah. Solat dengan duduk. Bila kita dalam kenderaan, kita boleh solat duduk. Bagaimana kiblat? Kiblat sebenarnya kita belajar dululah. Maknanya kita yakin mana-mana kiblat, takbir je lah. Allahu Akbar. Macam itulah Islam mengajar kepada kita. Mudahnya untuk kita melakukan ibadat. Hanya mau tak mau saja. Bila tak ada air, kita boleh bertayamum. Begitu juga kalau ada kita ada hadas besar. Contohnya yang dikatakan hadas besar ni ialah daripada bercampur dengan isteri tapi tidak ada air untuk mandi. Kita tayamum, solatnya sah.
Ada satu perkara lagi yang kita tak biasa, sebab itu kita kena belajarlah, ya. Tak biasa. Contohnya, masalah istinja. Kita tahu tak alat istinja? Alat istinja ni sama ada air, ya, batu atau kayu. Ya. Kalau kita belajar, ya, hadis, Nabi pernah istinja dengan batu. Ya. Kalau tak ada batu, ya, kayu pun tak apa. Kecuali yang dilarang ialah najis binatang yang kering. Tidak boleh buat istinja. Ya. Okey. Sekarang, ya, di zaman moden ni, ya, kita ada tisu kan. Jadi tisu tu, ya, sebenarnya diperbuat daripada bahan kayu juga. Ya, jadi tisu. Jadi tisu ni lebih, ya, maknanya lebih bersih daripada kayu ataupun batu. Maknanya, dan dalam segi keselesaan, tisu tu lebih selesa, kita beristinja lebih selesa daripada kayu dan batu. Jadi semuanya ini adalah sah, ya, untuk kita melakukan ibadat. Contohnya kita keluar negara. Kadang kebanyakan tempat kalau luar negara ni, ya, mereka punya tandas, ya, mereka tak gunakan air. Ya. Kita istinja, mereka letakkan dengan tisu. Ya, jadi kita ni kadang tak biasa dengan tisu. Ya. Nak cari air juga. Ya. Jadi kalau kita rasa nak menyusahkan diri kita, kita sekadar buang air kecil, nak cari air, ya, menyusahkan kita, terpulanglah. Tapi Islam membolehkan kita menggunakan istinja, alat istinja, semuanya sah. Kita istinja dengan tisu, contohnya. Ya, di tempat kita lainlah, kita ada air, kita selesa dengan air. Kita ni ceritanya kita musafir ni. Ya. Jadi bila adanya tisu tu, kita gunakan tisu atau kita berbekal tisu, ya, sah kita punya istinja tu. Yang penting kita pastikan ia benar-benar kering. Ya. Jangan ada yang masih basah lagi. Mana benar-benar kering dan berpuas hati. Ya. Kalau ikutkan dalam kitab fiqh tu, sekurang-kurangnya 3 biji batu. Ya. Kita lebih daripada berapa tisu tak kisahlah, asal, ya, benda tu kita berpuas hati dan kering. Sah kalau kita solat kita tak cuci semula dengan air, kita sampai satu masjid, kita ambil wuduk, solat kita sah. Ya. Kalau ada air pun sekalipun, kita istinja dengan tisu contohnya. Ya, biasanya kalau buang air kecil ni benda ringan lah, ya. Kita selesa dengan benda tisu tu boleh lah. Jadi dengan tisu contohnya, adakah sah atau tidak dengan sedangkan ada air? Sebenarnya sah. Ya, kita punya istinja tu sah. Hanya dalam kitab fiqh dikatakan afdal air. Afdal. Jadi bukan tak sah, afdalnya air. Tapi air, ya, tak ada. Ya. Air ada mungkin, ya, menyusahkan kita ke kalau gunakan air. Ya. Jadi boleh gunakan tisu. Ni, ya, kena faham, ya, hal-hal macam ni supaya puan-puan, ya, berjalan nanti dalam keadaan yang begitu senang dan menyelesaikan. Jangan, ya, rasa begitu berat agama ni, langsung tak buat. Ya. Bila istinja dengan tisu, tak ada air, tak ada, istinja dengan tisu, dah bila solat, kata kita rasa tak bersih. Kita sendiri rasa tak bersih, itu salah. Sebenarnya suci. Ya. Suci kalau kita benar-benar bersih sampai ia kering betul-betul. Ya, suci. Ya. Kita boleh solat. Ya. Okey, ya. Nampaknya satu ayat ini saja, sebab penerangan itu saya katakan ayat ini penerangan dipanjang supaya memudahkan, ya, untuk kita memahami. Jangan kita, ya, dengar-dengar cakap orang, ya.
Ya, kita sendiri dah tengok ayatnya dan macam mana sorobnya tadi, macam lamastumun nisa. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata ialah kata ni bahasa kias yang maknanya jima. Ya. Jadi pegangan kita suami isteri tak batal. Ya, yang batal kalau kita jima batal. Okey, ya. Jangan gaduh-gaduh lagi. Jadi sikit-sikit gaduh. Pasal tersentuh batal gaduh. Ya. Jadi okeylah kalau nak pegang betul-betul, nak pegang sangat, peganglah. Tapi kalau pergi untuk beribadat ke Mekah, ya, beribadat ke Mekah, perempuan kenalah pegang, ya, pelajaran ini supaya memudahkan perempuan beribadat kat sana. Ya. Masuk gelanggang batal. Pening kepala tak? Ya, baru wuduk tadi. Keluar daripada wuduk, batal. Kan sakit jiwa kita. Ya. Okey, kita teruskan dengan pelajaran sorab pula. Bilangan berapa? Boleh buka mic. Bilangan 12. 12. Okey. Bilangan 12 tasriful mudha'af, iaitu bab daripada bab fa'ilah. Ya, saya bagi contoh barra. Kalau kita tengok bab, ya, kenapa babnya fa'ilah? Artinya kalau asal barra ni barira, bukan barara, barira. Sebab itu setiap tasrif tu diletak bab apa? Bab fa'ala ke bab fa'ilah? Yang kita belajar ni fa'ilah, artinya barra asalnya barira. Kalau lazza, laziza. Asalnya laziza. Ya. Okey, kita teruskan dengan tamrin. Lazza mudhari'nya apa? Yalazzu. Masdarnya lazazatan. Ya, amar. Amar ni sama dengan madi, ya, jangan keliru. Bab mudha'af ni, bab mudha'af dia madi dengan amar sama. Barra. Nahiyah la talazza. Isim fa'il lazun. Okey, isim maf'ul malzuzun. Makan malazun. Zaman malazun. Alat milazun. Madi majhul luzza. Mudhari' majhul yulazzu. Ya. Ini mana lazat. Yang kita sebut lazat ni bahasa Arab. Ya. Maksud sedap, enak. Ya. Nombor 2, masa dengan makna menyentuh. Nampak tak? Yang kata adik kita, ya, kita tadi, ini menyentuh ni, bukan yang la masa tadi, ya. Ini masa contoh dalam Quran, Allah sentuhkan azab. Ya, digunakan perkataan masa. Ya, telah menyentuh ia akan mereka. Maknanya kalau tadi lamasa, lamasa tu sentuh biasa. Kalau la masa macam tadi panjang, itu bersentuhan, itu lain. Sini sentuh. Biasa dalam Quran Allah timpakan musibah, ya, sentuhkan musibah, kena mana kenakan, macam tu. Masa masdarnya masan. Masa mudhari'nya apa? Yamassu. Masdarnya masan. Amar. Nahi la tamassa. Isim fa'il masun. Isim maf'ul mamsusun. Makan mamasun. Zaman mamasun. Alat mimasun. Madi majhul musa. Mudhari' majhul yumas.
Masu. Okey, mana menyentuh. Yang ketiga, ya, dengan mana bakhil atau kedekut. Kikir. Ini semula ni. Syahha. Mudhari'nya yashahu. Ya. Syahha yashahu. Masdarnya syuhan. Ya. Suhan. Amar syahha. Nahi la tashahha. Ya, isim fa'il syahun. Isim maf'ul mashhuhun. Ya. Makan tak tepat. Masahun. Masahun. Ya. Masahun. Zaman sama. Masahun. Alat nisahun. Madi majhul syuha. Mudhari' majhul yushahu. Okey. Nombor 4, syamma. Syamma, ya, masdarnya saman, dengan mana mencium. Syamma mudhari'nya apa? Syamma yasyammu. Amarnya, masdarnya saman. Amar syamma. Nahi la tasyamma. Isim fa'il syamun. Isim maf'ul masmumun. Makan. Masamun. Dua kali, ya. Kemudian alat misyamun. Ya. Kemudian madi majhul summa. Mudhari' majhul yusammu. Ya. Okey. Nombor 5, adda, dengan makna menggigit. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gerham-gerham kamu. Jadi adda mudhari'nya mencium. Nombor 5 menggigit, ya. Adda ya addu. Adda ya addu. Okey, dia punya addon. Amar nahi la ta'adda. Isim fa'il addun. Isim maf'ul ma'dudun. Makan. Isim makan tak ada alif. Ma'addun. Mim ain dot sabdu. Ma'addun. Ma'addun, mi'addun. Madi majhul mudda. Mudhari' majhul yu'addu. Baik, satu makna untuk tamrin yang ke berapa ni, 12. Perkataan bakhil. Kalau madi apa? Ikut wazan. Telah bakhil, ia. Mudhari' ia bakhil. Masdar kebahilan. Amar bakhillah oleh engkau. Nahi jangan engkau. Lupa tu. Jangan engkau bakhil. Isim fa'il yang bakhil. Isim maf'ul yang dibahilkan. Makan tempat bakhil. Zaman masa bakhil.
Alat bahil. Apa alat bahil ni? Saya pun tak tahu alat bahil. Ya. Madi majhul telah dibahilkan ia. Mudhari majhul ia dibahilkan. Ya. Baik, satu lagi makna macam tadi supaya terbiasa. Kalau sedap, telah sedap ia mudhari, masdar, amar, nahi, jangan engkau, jangan tinggal. Jangan engkau sedap. Isim fa'il, isim maf'ul yang disedapkan. Makan, zaman, alat, madi majhul, mudhari majhul. Ia disedapkan. Okey, ya, mumtaz. Ya, yang lain pun mumtaz juga, ya. Insya-Allah. Baik, ya. Untuk akan datang masih bab fa'ilah, ya, tasrif dia tasrif misal. Misal ni maknanya fi'il mu'talnya di awal, ya. Huruf mu'talnya di awal. Jadi itu dikatakan misal. Jadi ada 5 petamrin yang perlu diselesaikan. Jadi untuk akan datang buat tasriful misal bab fa'ila yaf'alu. Ya, dia punya contoh saya berikan perkataan wahima dengan makna keliru, waham tu, ya, keliru. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah ini. Ya. Okey.